Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga anda semua sihat selalu. Anda sedang mendengarkan Esok FM bersama saya, DJ Mon. Saya akan menemani anda sehingga jam 1 tengah hari. Jangan ubah siaran radio anda. Saya akan putarkan lagu yang akan energizkan semula badan para pendengar semua. Kalau nak lagu pilihan anda dimainkan, boleh dial di talian nombor DJ kami 0165127777. Saya tinggalkan anda dengan lagu yang direquest daripada salah seorang saudari kita iaitu Atirah. Ini dia, When We Were Young, Adele. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears. That you'd be here. And I swear you moved over. It's like a song. Semula bersama saya. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia. Seperti biasa, selama 1 jam ini, saya akan menemani anda semua dalam segmen Debat Lebat. Hari ini, kita jemput seorang tetamu istimewa yang diterbangkan daripada perwakilan pelajar universiti yang sedang hangat diperkatakan namanya kerana membangunkan isu PDPR secara atas talian. Kalau macam tu, ayo kita minta tetamu kita memperkenalkan diri kepada para pendengar setia segmen Debat Lebat Esok FM. Tes. Ya, silakan. Saya Aisyah, pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Salam perkenalan untuk semua pendengar radio. Itu dia, adik manis sudah datang ke stesen radio kami yang ingin menyambut cabaran dalam segmen debat-debat kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan segmen debat-debat ini, pendengar setia, ayo. Segmen debat-debat bersama Mon. Baiklah, kita mulakan segmen debat-debat kita hari ini. Krisis global yang berlaku akibat virus COVID-19 ini telah menyebabkan semua sektor di negara kita terpalit dengan kesan buruk, termasuklah sektor pendidikan di Malaysia. Ilmu tidak dapat dihentikan, begitu juga dengan kehidupan sebagai seorang mahasiswa universiti yang turut sama merasai pembelajaran dalam norma baru. Bersama saya di studio hari ini, Aisyah Amirah, iaitu seorang mahasiswi Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang akan berkongsi serba sedikit pengalaman dan cabaran yang dihadapi semasa pembelajaran secara atas talian. Dipersilakan. Aisyah ambil kos apa? Saya ambil kos Sejarah Muda, Pertahanan dan Keselamatan Islam. Oh, kalau macam tu, keluar nanti jadi pegawai tentera agama lah ni ya? Tidak semestinya, tapi insyaAllah. Amin. Okey, bagi Aisyah yang ambil bidang pertahanan keselamatan Islam ni, yang mungkin tak semua subjek yang belajar tu perlukan perjumpaan secara berdepan, tetapi tetap perlu ada untuk memudahkan urusan komunikasi. Jadi bagaimana situasinya apabila pembelajaran tu diadakan secara atas talian? Apa perbezaan yang boleh Aisyah kongsikan dengan kami semua? Okey, baiklah. Terima kasih untuk soalan ni. Okey, bila berbincang tentang perbezaan, kalau menurut saya, menegaskan perbezaan ni daripada segi tugasan ataupun assignment yang sering diperkatakan oleh para pelajar lah. Dan saya lebih fokuskan kepada tugasan berkumpulan. Hal ini kerana tugasan kumpulan dia memberi peratus yang besar. Kalau pembelajaran secara hybrid, semestinya apabila kita melakukan kerja berkumpulan, para pelajar boleh bertemu dengan rakan-rakannya sebab berada di kampus.
Tetapi kalau benda ni berjalan secara online, semestinya para pelajar berada di tempat yang berbeza dengan rakan-rakan mereka. Oleh itu, dalam melakukan tugasan ini, dia memberi satu cabaran lah kepada setiap pelajar tu kerana mereka tidak berjumpa. Ya, betul. Kita pun faham ya. Kadang-kadang bila di rumah, pelajar ni dia kena membahagikan masa untuk orang ibu bapa di rumah. Lepas tu takkanlah nak duduk hadap laptop 24 jam je kan. Mesti nak kena tolong parent berkemas kat rumah. Betul tak? Memang saya tidak dapat nafikan. Kadang-kadang sebagai student kita akan rasa bersalah di mana kita ni 24 jam menghadap laptop untuk menyiapkan assessment, tapi pada masa yang sama ibu bapa kita sedang masak, berkemas. Tidak seperti yang selalu kita lakukan. Apabila kita nampak mereka, kita akan terus membantu. So rasa bersalah ini sentiasa akan menghantui para pelajar. Okey, bersangkutan dengan perkara ini, saya juga ingin bercakapkan mengenai pemberian tugasan daripada lecturer lah. Tapi apa yang ingin saya cakapkan ni dari sudut pandangan akademik saja dan saya tak nak ada salah faham lah daripada mana pihak. Okey, hal ini di mana kadang-kadang pensyarah dia akan berikan tugasan pada satu tahap dan satu masa tu dalam satu kuantiti yang sangat banyak. Sebagai contoh, 10 tugasan yang perlu disiapkan dalam satu tempoh masa yang singkat. Dan due date antara mereka tu sangat dekat-dekat. Dan perkara ini sangat memberi tekanan lah kepada pelajar. Dan tambahan pula, belajar secara online, tidak dapat berjumpa pensyarah secara berdepan, tidak dapat berjumpa kawan-kawan juga secara berdepan. Walau macam mana keadaan sekalipun, pelajar ni perlu berhempah pulas untuk menyiapkan tugasan tersebut dengan sempurna. Walaupun terpaksa stay up lah yang selalu student cakapkan tu. Sampai balik malam tu. Tu memang perkara yang kita tak boleh nak elakkan lah. Sebab kadang-kadang sebabkan kita ni semakin besar lah tanggungjawab kita kan. Jadi sebagai pelajar kita kena bijak dalam mengatur masa kita seharian. Tak apalah, insya-Allah semoga semua kerja keras yang pelajar-pelajar hadapi dan lakukan sekarang ni akan dibalas dengan sebuah kejayaan yang besar nanti akan datang, insya-Allah. Amin. Semoga berjaya. Berbincang tentang pembelajaran secara atas talian, semua pihak turut terlibat. Perkara ini seharusnya dilihat pada sudut pandang pelajar dan juga pensyarah. Seperti video yang telah kita lihat sebentar tadi. Buat semua penonton hari ini, maaf tiada kerusi kosong hari ini. Kerusi kosong telah pun diisi oleh panel kita yang insya-Allah akan berkongsi pengalaman dan idea mereka mengenai isu yang akan kita bincangkan hari ini. Saya yakin perkara ini seharusnya dilihat pada jawapan kedua-dua belah pihak, iaitu pelajar dan juga pensyarah. Jika pelajar berkata begini, bagaimana pula sudut pandang pada pensyarah? Seterusnya, saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini. Yang pertama, Puan Hafizah binti Baharim, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Pentadbiran Universiti Haikom. Dan di sebelah saya, Puan Nur Atira binti Syahril, pakar psikologi pendidikan. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Perkara yang hangat dibincangkan di musim COVID-19 ini, saya nak bertanya dahululah dengan Puan Hafizah sebagai pensyarah kanan. Pengalaman atau cabaran yang dihadapi ketika mengajar secara online. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada pihak jemputan kerana telah menjemput saya dalam program pada hari ini. Ia bermula apabila keluar satu statement daripada Kementerian Pendidikan tentang pembelajaran secara atas talian sudah menjadi cabaran baru untuk saya. Jadi, saya sebagai warga pendidik terpaksalah menyesuaikan diri dalam sistem pembelajaran atas talian ini. Bila mendengar apa yang dikatakan oleh Puan Hafizah sebentar tadi, memang kita kata cabaran untuk para pendidik ini sangat besar sebab mereka perlu membiasakan diri dalam pembelajaran secara norma baharu. Saya ingin menurut pada Puan Atira pula, bagaimana sebagai pakar yang mentaksir tingkah laku manusia ini, apa menurut Puan Atira berkenaan dengan pembelajaran secara atas talian menurut sudut pandang daripada pensyarah itu sendiri? Kelihatannya para pendidik masih selesa dan masih berharap agar mereka boleh meneruskan pembelajaran secara bersemuka. Namun saya ingin mengucapkan tahniah kepada para pendidik kerana mereka tetap berusaha
dalam memberikan segala ilmu yang mereka ada kepada para pelajar apabila mereka tamat pengajian mereka nanti. Jika jawapan yang ringkas dan padat kita dengarkan daripada Puan Atirah sebentar tadi, ingat di mana pendidik ini akan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk menyampaikan ilmu mereka kepada para pelajar. Baiklah, sebelum kita bertanyakan soalan kepada panel-panel kita yang seterusnya selepas ini, kita lihat dahulu video serupa ini. Sedikit sedutan video mengenai adab-adab semasa online class yang boleh kita kongsikan kepada adik-adik kita yang menonton rancangan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita bergerak lebih lanjut, saya ingin bertanya dengan puan pensyarah kita mengenai ragam yang dihadapi ketika mengajar dalam online class. Cakap pasal ragam. Tipulah kalau pelajar ni tak ada ragam. Kalau bagi saya, kalau dia orang tak buat PL ni, macam tak best lah kelas tu. Macam tak dipunyai dalam kelas ni. Alhamdulillah pelajar-pelajar saya masih boleh dikawal. Tapi apabila belajar dekat rumah ni, dia muncul pelbagai masalah apabila kadang-kadang ada gangguan daripada adik-beradik mereka sendiri. Sebagai contohlah pengalaman saya dalam kelas online, adalah pelajar saya yang adalah mak dia panggil dia daripada dapur ke. Alhamdulillah, perkara tu biasa kan kalau anak-anak dekat rumah. Kalau belajar, kalau bagi saya kadang-kala anak-anak selalu kacau mengganggu ketika online kelas. Yang pelik tu, time saya ada kelas je tau, dia orang nak kacau. Bila saya tak ada kelas, tak ada pun nak kacau. Betul tu Puan, saya rasa kita boleh relate. Pensyarah ataupun pelajar memang kita tak jangka benda tu akan berlaku ya, apa-apa gangguan masa online class kan. Tapi ingat ya adik-adik, masa kita belajar online class pun adab semasa di dalam online class tetap perlu dijaga. Kerana mereka, guru dan juga pensyarah adalah orang yang memberikan ilmu kepada kita. Menyambung perbincangan adab pelajar terhadap guru, saya ingin minta Puan Atirah untuk berkongsi adab pelajar terhadap guru. Silakan Puan. Adab pelajar terhadap gurunya. Perkara ni kita perlu highlightkan ya, sebab sekarang ni boleh saya katakan ada isu tentang tingkah laku seorang tingkah laku yang tidak beradab pelajar terhadap gurunya. Pembelajaran atas talian ni juga kena jaga adab ya. Itu tak bolehlah nak ambil senang je macam online class je pun bukan penting pun. No, tak boleh macam tu. Ada online class yang pertama iaitu memberikan salam terhadap gurunya. Walaupun dalam online class pelajar perlu bagi salam lah kepada pensyarah. Dan selalunya saya tengok pelajar-pelajar ni dia takkan buka kamera. Dia takkan buka kamera dan dia biar je pensyarah tu buka kamera seorang-seorang dan mengajar. Seeloknya lah para pelajar sekalian bukalah kamera. Bagi para pensyarah tu boleh nampak wajah-wajah anak didik mereka. Bila nampak wajah tu, jadi para pensyarah ni macam bersemangat dan proaktif dalam memberikan ilmu yang mereka ada. Kemudiannya ada tadi Puan Hafizah menyentuh tentang gangguan semasa online class. Jadi saya nasihatkanlah para pelajar pastikan mic tu ditutup bila tak digunakan. Sebab nanti para pensyarah ni akan ada rasa gangguan ketika mengajar. Dan jangan pula para pelajar buka mic cakap-cakap pula apabila para pensyarah ni sedang mengajar. Jadi macam tak elok lah. Seterusnya ialah para pelajar perlu minta izin apabila ingin bertanyakan soalan. Dan apabila para pensyarah tu memberikan jawapan mereka
janganlah pula mempersendakan apa yang diutarakan oleh para pensyarah tu. That's not a good attitude ya, para pelajar sekalian. Yang paling penting para pelajar ni perlulah mendoakan kesejahteraan para pensyarah di dunia dan di akhirat, dan juga mendoakan keampunan terhadap mereka. Di sini saya ingin kaitkan dengan kisah Nabi Musa dalam menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Sebelum itu, bolehkah Cik Rina, saya ingin berkongsi sedikit ilmu bagi sebagai pedoman untuk para pelajar? Boleh Puan, silakan. Lebih banyak ilmu yang perkongsikan, lebih banyak manfaat yang penonton kita dapat hari ini, insya-Allah. Silakan Puan. Baiklah, seperti yang kita tahu, Nabi Musa ni dia sangat menghormati terhadap gurunya, dan Nabi Musa ini bersifat yang sangat beradab dan sopan santun. Contohnya dia memilih kata-kata dalam berinteraksi dengan gurunya, iaitu Nabi Khidir. Nabi Musa telah memutuskan untuk berguru dan menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir ada bagi satu syarat, iaitu syarat dia jangan tanya sebarang soalan terhadap Nabi Khidir. Sampaikan Nabi Khidir yang akan buka mulut sendiri. Maksudnya dia akan terangkan apa yang dia buat tu sebab apa. Tak dijadikan cerita Nabi Musa telah melanggar perjanjian, iaitu Nabi Musa bertanyakan pelbagai soalan terhadap Nabi Khidir. Saya simpulkan kita boleh dapat pengajaran daripada kisah ini, iaitu yang pertama, kegagalan seorang pelajar itu dalam memahami kata-kata gurunya, dan sepatutnya seorang pelajar itu perlulah taat dan mengikut perintah-perintah yang telah diberikan daripada guru. Kisah ini juga Nabi Musa ada juga teladan yang boleh kita contohi, iaitu Nabi Musa memilih kata-kata dalam berinteraksi dengan gurunya. Jadi sepatutnya seorang pelajar itu kenalah memilih kata-kata dan tak adalah macam main terjah dia tanya soalan dengan soalan yang tidak sepatutnya. Dan saya simpulkan dalam ni, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni adalah kisah yang menyentuh tentang adab pelajar terhadap gurunya. Baiklah Puan Atira, terima kasih. Yang saya rasa perkongsian yang cukup mendalam kita terima daripada Puan Atira hari ini. Sebenarnya kita ingin berbicara lebih lanjut lagi tentang isu ini, tapi masa tidak mengizinkan kita dan kita sudah pun berada di segmen penutup. Jadi saya ingin minta kata-kata akhir nasihat daripada dua orang panel kita hari ini. Saya mulakan dahulu dengan Puan Hafizah, silakan. Jangan jadikan online kelas itu untuk bersukaria, tapi jadikan sebagai batu loncatan untuk kita meningkatkan prestasi pembelajaran kita. Akhir sekali, saya ingin menyuruh kepada rakan seperjuangan saya dan guru-guru di luar sana untuk sentiasa bermotivasi dan sentiasa bersemangat untuk mendidik anak-anak bangsa dan negara kita, kerana mereka lah yang akan memimpin negara di masa hadapan. Saya pula ingin berterima kasih dan bangga kerana kita masih ada pendidik seperti Puan Hafizah dalam memberikan usaha yang terbaik kepada pelajarnya. Oleh itu, saya menyeru semua pelajar untuk memberikan kerjasama dan respon bagi meningkatkan prestasi dalam pembelajaran. Orang kata dalam keadaan kita susah ni, kita mampu dan survive untuk menimba ilmu di mana-mana sahaja. Alhamdulillah, saya kira itu adalah rumusan kepada topik perbincangan kita pada hari ini, di mana kita berbincang tentang cabaran yang dihadapi oleh para pendidik dalam mengajar secara atas talian, iaitu norma baharulah kita katakan ya. InsyaAllah kita mendoakan supaya pembelajaran secara bersemuka ini dapat dijalankan semula dan anak-anak tidak tercucir dalam pelajaran. Yang penting kerjasama antara semua pihak. Apa yang penting, kita mesti peka dengan keadaan sekeliling yang berlaku. Sediakan payung sebelum hujan dan harapnya perbincangan kita pada hari ini mendapat manfaat untuk semua. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Hafizah dan Puan Atira yang sudi memberikan masa untuk menjawab perbincangan kita pada hari ini. Kita jumpa lain masa. Assalamualaikum.